إلهي طل الفردوس أعلى وعلى. Okay geng, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel aku, Rabi Zimax. Untuk konten kali ni aku just nak bagikan pandangan lah. Seperti mana yang korang tahu, baru-baru ni sukan pemotoran drag kita digemparkan dengan kejadian malang di Tarkong Badak yang merangkut nyawa seorang pelumba dan peserta drag event tu. So sebelum kita pergi lebih detail tentang apa yang aku nak kongsi, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah, dan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Okay guys, konten kali ni actually apa yang aku cuba sampaikan dan bagi pendapat, bukanlah nak mencari kesalahan atau kelemahan, tapi konten aku ni more to awareness, kesedaran, dan kita perbaiki. Sebelum ni aku ada buat konten pasal ke mana arah tuju sukan pemotoran drag negara kita. Dan 3 minggu selepas 3 minggu aku buat konten tu, true enough benda yang sama berulang. Konten yang 3 minggu sebelum tu aku buat terdetik selepas aku tengok satu event ni, kawan aku bagi post video kereta EG6 langgar tiang lampu. So dekat situ aku dah, bukanlah aku bantai management, tapi aku bagi kesedaran dekat peserta, dekat organizer, macam mana keselamatan, faktor keselamatan. Macam aku cakap, event drag ni bukan kita nak seronok tengok siapa laju, tapi faktor keselamatan penonton, faktor keselamatan jentera, faktor keselamatan driver. Dan kalau kau nak tahu event drag ni terlalu popular di US, Amerika Syarikat. Diorang ni yang banyak main drag, dan sukan drag ni menjadi berkembang dan popular di negara kita dulu bila cerita Fast and Furious yang pertama tu. Kalau kau tengok, budak banyak main drag 300 meter, kebanyakannya main outlaw lah. Kita cakap senang, main haram lah. Waktu tu belum ada lagi event-event organizer yang nak buat sukan drag ni. So dari situ banyak organizer yang banyak orang kata macam mana, participate untuk organizekan event drag ni. Salah satu organizer yang paling besar lah MUSC lah. Diorang banyak buat event drag ni. Selain dulu daripada zaman aku pernah main sukan pemotoran drag ni dekat Lita Jempol, dekat mana lagi, Melaka pun ada. So sukan drag ni more to kau mengambil timing, kepantasan sesebuah jentera tu, sesebuah enjin jentera tu, dan dia ada kategori-kategori dia, daripada 300 meter, ada yang main 300 meter, ada yang main 400 meter. So 3 minggu sebelum kejadian ni aku ada buat konten, dan mungkin aku bukanlah orang yang layak untuk bercakap pasal event-event drag ni, tapi as aku content creator, channel aku more to motorsport, jadi tak salah kalau aku pun memberi pandangan juga. Sebab at least konten aku ni ada yang boleh kongsi, dan kita boleh bincang dan komen dekat konten aku ni. Kalau rasa apa yang aku cakap ni
tak betul ke, ada kekurangan, korang boleh bagi input dari sini. So macam apa yang berlaku baru-baru ni di Gong Badak, apa yang aku boleh cakap, banyak kelemahan. Still benda yang sama yang aku pernah cakap lah daripada konten aku sebelum ni, faktor keselamatan. Kalau korang tengok video tu balik, macam aku cakap, level kereta-kereta kita kat Malaysia ni semua dah level international bro. Level-level yang horsepower 1000 horsepower. Horsepower, VTEC pun dah 500, NA pun dah 4-500 horsepower. Ini kan turbo yang horsepower 1000 horsepower. So kalau faktor keselamatan, aku rasa organizer tak ambil berat dan pandang benda ni ringan. Sukan pemotoran ni akan dikecam kalau ada perkara-perkara buruk berlaku. Macam sekarang, for sure, pasti ramai yang kecam organizer, ramai yang cakap organizer tak ambil faktor keselamatan dengan 100%, just nak mengau keuntungan. Dekat situ aku tak nak interrupt lah kalau boleh soal-soal dalaman ni. Tapi macam aku cakap, apa yang aku nampak, macam mana soal keselamatan dekat drag tu, dulu boleh ada tiang elektrik, tiang lampu tengah-tengah drag. Yang ini boleh ada pokok. Sana masuk Babah malah pokok sampai sana. Dan apa yang aku nampak, barrier track tu yang kiri kanan penghadang kalau ada apa-apa terjadi, hanya 400 meter saja. Ini dah habis Jamal. AJ from GIM Ipoh. Okey, berapa rate? CC Food 1.8, reaction time. Wow! 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 Medic rescue standby. Medic standby. Sepatutnya barrier tu diorang kena buat lebih dari 400 meter. Maknanya 700 meter, kalau boleh buat 800 meter pun bagus. Maknanya 400 meter diorang tarik, dan 400 meter tu masa untuk kan diorang akan lepas minyak 400 meter tu, dan masa untuk slow downkan kereta. Tapi apa yang aku nampak, barrier tu hanya 400 meter saja, dan selepas tu dah tak ada barrier. Dan kejadian tu, kejadian malang tu berlaku, kereta terkeluar daripada track. Macam mana kereta boleh terkeluar dari track? Pasal barrier 400 meter. Cuba barrier 600 meter, 700 meter, aku rasa kereta akan melanggar barrier dan akan termasuk balik dalam track. Dan kejadian tu yang membuatkan lebih parah bila ada pokok. Kereta dah terbabas keluar. Kalau terbabas keluar, sekeliling tu tak ada apa-apa, InsyaAllah juga boleh selamat. Memang betul ajal maut di tangan Tuhan, tapi ni aku cakap pasal faktor-faktor keselamatan yang menjadi penyebab. Kalau kereta tak langgar pokok, tak jadi benda ni. Keselamatan ni bagi aku kelemahan daripada aspek benda-benda lain, timing ke apa ke, itu kita boleh bincang. Tapi kalau keselamatan dari segi faktor
track ni kita tak boleh buat main-main, sebab ini satu benda yang zero tolerance. Bagi aku zero mistake. Kau tak boleh buat mistake, pasal ni melibatkan nyawa ni tak boleh dapat ganti balik dah. So dekat situ apa yang aku nampak dengan track dia beralun. Kau tahu tak, kalau kita yang main track ni dekat mana-mana lah, main track Sepang ke track mana-mana, kita ada juga drop gear, nak masuk corner ada berapa braking distance. Kalau kereta tu terlalu laju power, mungkin braking distance dia lagi awal 300 meter ke 200 meter. Kalau kereta brake dia bagus, mungkin dia ambil 150 meter tukar gear. Tapi kalau kau tahu sukan drag ni lepas je lampu hijau, orang yang pemandu jentera drag ni dia akan tekan throttle selagi tak sampai cecah dekat lantai tu, takkan habis. Dia tak ada tukar gear semua ke atas 1, 2, 3, 4, 5, tak ada drop gear. Dan throttle selagi boleh buka open wide, masuk gear 3, gear 4, gear 5 tu open wide terus. So dekat situ memang full horsepower dia pakai. So macam aku cakap lah, main track ni 400 meter jalan lurus, tak ada kona kiri, tak ada kona kanan. Tapi dia punya risiko tu lagi bahaya daripada kau main track. Sebab kau menggunakan full horsepower kereta tu dan kau tak ada tekan brake. Dekat situ yang korang perlu ingat beza main drag dengan main track. Dan lagi satu, apa yang aku perasan dekat kereta Evo Arwah, ada parachute. Mungkin Arwah panik dan terlupa nak buka parachute tu. Dan kalau parachute tu dapat buka, mungkin akan perlahankan jentera dia, kita tak tahu. So kepada joki-joki drag lepas ni, benda perkara pertama, kalau benda macam ni terjadi, dry shaft putus ke, kereta lost control, cuba jangan panik. Sebab kau kena tahu, bila dalam keadaan macam tu, hanya pemandu sahaja yang boleh mengawal jentera tu. Orang kat luar boleh tengok sahaja. Aku actually bukanlah orang yang 100% tahu pasal drag, tapi dari segi pengalaman, dari segi logik. Sebab aku pun minat sukan drag ni, tapi lately bila dah berumur, aku dah kat tangan dah dari retire main drag ni. Sebab aku cakap lah, drag ni belanja yang besar. Walaupun 400 meter je kau nak tekan, engine sekarang semua power level macam aku cakap. So kalau level engine kereta kita dah level international, dengan barang-barang yang pakai semua barang-barang import daripada overseas, kenapa kita punya litar drag tak level international? Ini bukan soal nak cari kelemahan, tapi benda ni kita boleh avoid dan baiki dari semasa. Bukan kali pertama benda-benda macam ni jadi dekat dalam sukan drag kita. Dah banyak kali jadi. Kereta langgar penonton, kereta langgar tiang lampu, tapi kenapa masih lagi? Sukan drag ni memang mendapat perhatian dan banyak peminat dia, follower dia daripada local street tuner dekat Malaysia ni. Memang kalau aku nak compare sukan drag ni, bila diorang organize event, dia punya sambutan memang satu Malaysia sanggup datang, seluruh Malaysia, daripada KL apa semua. Kalau event tu dekat Terengganu, satu Malaysia, daripada KL, daripada Kedah, daripada mana, semua akan datang. Semua nak menunjukkan kemampuan workshop masing-masing, menunjukkan kehebatan kereta masing-masing. Memang kereta semua laju-laju, tapi soal track kita tu level macam mana? Adakah masih lagi level jempol punya drag? Adakah level macam dekat Melaka punya drag? So level track Gung Badak tu sepatutnya dengan keadaan kereta yang participate yang 1000 horsepower, soal keselamatan sangat penting, especially daripada segi roll cage.
kalau kau nak tahu, roll cage ni ada macam-macam jenis roll cage. Ada roll cage design untuk track, di mana roll cage tu ringan tapi safety dia more tu untuk track, dan dia more tu untuk pegang kereta tu dari segi handling, cornering. Ada roll cage yang untuk rally. Kalau kau tengok kereta-kereta rally terbalik, berpusing, jatuh gaung, tapi driver masih selamat. Dan ada juga roll cage untuk kereta drag daripada besi chromoly, bukan besi kosong je, tube. Sebab impact tu bila kau kereta drag ni, ada yang kereta drag, tengah tarik, kereta tu terbang. Tu semua kau kena ambil kira soal faktor aerodinamik. So macam apa yang aku tengok, faktor keselamatan kita masih lagi belum tahap international. Seatbelt pun nak kena check, adakah seatbelt yang diorang pakai tu ketat, ataupun just sekadar untuk fashion, untuk tunjuk pakai seatbelt je, ataupun seatbelt cak ayam. So macam aku cakap, benda-benda faktor keselamatan ni sangat penting. Helmet yang pakai, adakah helmet tu sekadar helmet cak ayam tiruan? Mana boleh dah main drag kau pakai helmet Apollo biasa-biasa. Kereta kau 1000 horsepower, 800 horsepower, kau pakai helmet biasa je. Aku tengok kadang-kadang participant joki kereta drag ni, kau nak tunjukkan kau punya nampak sempoi ke apa ke dengan tak pakai racing suit. Ada tak pakai racing suit, ada pakai helmet Apollo, bawa motor EX5 tu dengan biasa-biasa, masuk, tekan. Bagi aku faktor keselamatan sekarang kita kena ambil serius, because pasal nyawa ni kau tak boleh dah nak dapatkan ganti lagi. Nyawa, lagi satu kalau driver tu accident menjadikan dia cacat ke seumur hidup, tu semua kau kena ambil kira. Apa yang aku boleh sampaikan sekarang, pandangan aku kita punya track dekat Malaysia masih lagi bagi aku di bawah level safety, belum sampai untuk pergi international. Setakat nak main kereta yang 200-300 horsepower boleh lagi. Kalau kereta dah below 10 second dan kereta 1000 horsepower, pihak penganjur kena ambil sesuatu yang serius. So itu saja pandangan aku untuk kali ni, dan korang boleh komen dan bagi pandangan dan idea input tentang ke mana arah tuju sukan drag kita, negara kita ni. Ingat, jalan yang lurus tidak semestinya lurus, dan tidak semestinya tidak berbahaya. Kadang-kadang jalan yang lurus ni lagi bahaya daripada jalan yang bengkang-bengkok. Ingat guys, motorsport kita cari kawan, bukan cari lawan.